بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Minta respon kalau suara saya jelas ke, channel ke, tak respon ya. Kat komen kata dengar atau tak dengar. Alhamdulillah bersama-sama kita sekali lagi pada hari ini setelah ada beberapa penangguhan atau perpindahan kelas yang saya buat. Kita akan membincangkan tajuk yang saya kata nak terangkan pada minggu lepas, itu berkenaan dengan an-na'tu. Yang mana kita tahu an-na'tu ini merupakan, setelah mana kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan marfu'at. Okey, kita tahu marfu'at. Bila kita tahu marfu'at ni, kita berkenalan dengan jenis-jenis ayat dalam bahasa Arab, yang mana kita ada jumlah fi'liyah yang pertama dan juga jumlah ismiyah. Dan juga kita dah tengok apakah nawasikh kepada mubtada dengan khabar, yang mana mubtada dengan khabar ini komponen utama dalam jumlah ismiyah. So dalam nawasikh ni ada tiga lah perkara yang disentuh, ada tiga benda. Okey, yang pertama kita ada kana wa akhatuha, inna wa akhawatuha, dan juga zanna wa akhawatuha. Tapi kalau ikut susunan, zanna ini tidak boleh dimasukkan dalam kelompok marfu'at. Dia perlu masuk pada kelompok mansubat sebab dia menasabkan, iaitu menasabkan mubtada dengan khabar, yang mana mubtada menjadi maf'ul awal dan khabar menjadi maf'ul tsani. Tapi disebabkan untuk mencukup, dia nak ceritakan biar cukup koram tiga tu, tak nak bagi kita terputus. Sebab tu muallif diceritakan sekali semua terus dalam satu tajuk. Kalau kita tengok secara mantiknya tidak kenalah, sebab dalam perbincangan marfu'at kita nak sebut pasal mansubat. Tak kenalah. Okey. An-na'tu, kita baca balik an-na'tu ni apa. So kita tahu an-na'tu ni merupakan tawabi'. Okey, an-na'tu qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. باب النعت النعت تابع لمن أعطي في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. وأقول النعت في اللغة هو الوصف، وفي اصطلاح النحويين هو التابع المشتاق أو مؤول بالمشتاق الموضح لمتبوعه في المعارف ومخصص له في النكرات. Okay. So kat sini kita kena pegang konsep ni betul-betul lah. Konsep na'at ni. Okay, na'at ni dari segi bahasa adalah sifat, ataupun kita bagi ialah sifat lah, adjektif. Merupakan satu adjektif. Itu adalah na'at. Contohnya dalam, kalau kita nak guna ayat tu, Na'atuka syaklal bait. Aku akan menceritakan, aku akan memberi na'at ni macam memberi sifat kepada
keadaan tentang syakl. Syakl ni bentuk rumah. So rumah ni ada 4 pintu ke apa, itu maksudnya na'at. Na'at tukar. Na'at tukar apa kan. Kalau dalam lahjah Morocco, na'at ni macam kita nak minta tunjuk jalan lah. Na'at liya. Tunjuk na'at liya tariq. Tunjukkan aku jalan. So kita nak ceritakan jalan tu macam mana nak pergi ke satu tempat. Itu kalau dalam ni lah, lahjah Morocco. So istilah nahwi ni kita kena ambil konsep istilah nahwi ni. Istilah nahwi ni kita kena ambil konsep dia. So na'at ni dari segi pemahaman nahwi ni apa dia? Dia merupakan at-tabi' al-mushtaq. So dia mesti mushtaq. Kita dah sentuh pada kelas yang lepas, kita dah sentuh apakah yang dinamakan dengan isim mushtaq. So kat situ kita ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Kita dah sah. Yang pertama kita ada isim fa'il. Yang kedua kita ada isim maf'ul, sifat musyabahah, isim tafdil dengan sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Kat situ dia ada 5. Perkataan-perkataan ini bila kita nampak dia akan menjadi na'at lah. So selain daripada jenis-jenis perkataan macam ni, dia tak boleh menjadi na'at. Kecuali adalah dia punya perincian dia. So yang pertama mushtaq, yang kedua al-mu'awwalu bil mushtaq. Al-mu'awwalu. Apakah yang dimaksudkan dengan al-mu'awwalu bil mushtaq? So antara contoh al-mu'awwalu bil mushtaq ni, yang pertama kita ada ismu al-isyarah. Itu yang dipanggil sebagai al-mu'awwalu bil mushtaq. Kita ada ismul isyarah. Contohnya, antara contoh untuk ismul al-isyarah ni, marartu bi Zaidin hadha. Nampak? Marartu bi Zaidin hadha. Kalau kita faham balik, okey, hadha ni na'at ni. Hadha ni na'at. Tapi kalau kita faham balik, hadha ni dia bukannya satu adjektif. Macam mana hadha ni boleh dikira juga sebagai na'at? Jadi kita kena faham konsep na'at tu. Okey, macam mana para nahwu itu memahami na'at tu apa dia? So na'at tu dia sebenarnya muwaddah. Dia muwaddah. Sebab tu hadha pun dia boleh jadi na'at. Hadha tu inilah, kan ini. Biasa na'at ni kalau kita faham adjektif ni, dia mesti cantik, kan, besar, kecil, luas, sempit, tinggi, pendek. Nampak? Itu dia punya jenis-jenis perkataan. Tapi ini, macam mana ini boleh jadi na'at pula? Itu maksudnya. Sebab dia, kita kena faham konsep dia. Konsep dia dalam, kalau ahli nahwu, dia menjelaskan na'at itu apa? Al-muwaddah limatbu'ihi fil ma'arif. Yang ma'rifah, dia menjadi muwaddah. Dia jadi penerang. Al-mukhassis. Sebab tu, marartu bi Zaidin hadha. So marartu, kita tahu marartu fi'il madhi. Ba tu harful jar. Zaidin ni apa? Zaidin majrur. Hadha. So hadha ni kita nak apa? Macam mana kita nak i'rab dia? So kita akan i'rab dia sebagai hadha. Hadha ni kita akan i'rab dia sebagai na'at. Tapi na'at bukan isim mushtaq ke? Tak, na'at juga ada al-mu'awwalu bil mushtaq. So kalau orang tanya lagi, hadha ini kan maksud dia. Kalau ini macam mana ini boleh jadi satu adjektif kepada Zaid? So kita kena faham. So na'at, kalau para nahwu ni dia takrifkan na'at ni, selain daripada dia merupakan adjektif, dia juga al-muwaddah. Dia menerangkan kepada apa yang dia ikut. So dia terangkanlah, marartu bi Zaidin hadha. Aku baru saja lepas, aku baru saja lepas. Aku telah melalui atau aku telah bertemu dengan Zaid ini. Nampak, dia muwaddah, dia terangkan Zaid ini. Itu jelas ya? Saya harap jelas lah. Okey, itu al-mu'awwal bi mushtaq yang pertama. Al-mu'awwal bi mushtaq yang kedua adalah isim al-mausul. Isim mausul. Contoh dia apa? Marartu bi Zaidin alladhi qama. Aku telah bertembung. Marartu ni bertembunglah. Aku telah bertembung dengan Zaid yang telah bangun. Nampak? Alladhi. Alladhi tu apa? Alladhi tu
adalah na'at. Kepada apa? Kepada Zaid. Tu. Seterusnya kita ada dhu bimakna sahib. Dhu bimakna sahib. Contoh dia apa? Marartu bi Zaidin dhi malin. Aku baru saja melalui atau aku bertemu dengan Zaid yang mempunyai harta. Marartu bi Zaidin dhi malin. Nampak? Dhi tu apa? Dhi tu asma al-khamsah. Tu kita ingat balik asma al-khamsah. Apa dia punya syarat-syarat untuk dhi? Untuk dhi dia ada syarat tambahan dia. Dia kena membawa maksud sahib. Itu. Itu untuk dhu bimakna sahib. Ini saya nak menerangkan al-muawwal mushtaq tu apa dia. Dan yang terakhir kita ada asma'un nasab. Asma'un nasab ni sebagai contoh kita cakap warga negara lah. Antara dia warga negara. Sebagai contoh negara Malaysia dalam bahasa Arab kita panggil Malaysia. Okey, Malaysia. Tapi kalau isim asma' nasab ni bila kita letakkan nasab, kita akan daripada Malaysia tu dia akan jadi Malizi. Saya akan tulis kat sini. Malaysia. Malaysia juga. Okey. Malaysia itu negara, Malizi itu menunjukkan warga negara Malaysia. Okey, Malaysia dengan Malizi. Contoh ayat kita apa? Marartu bi Zaidin al-Malizi. Aku baru saja ataupun aku bertembung, berjalan, ataupun kita buat ayat lain lah. Marartu kan. Kita buat ayat apa? Okey. Akala Muhammadun as-Sini. Telah makan Muhammad, yang mana Muhammad ini dia sifat dia apa? Dia seorang berwarga negara Cina. So as-Sini itu jadi inilah as-Sini itu jadi warga negara Malaysia ataupun warga negara Cina ataupun orang Cina. Muhammad ni orang Cina. Asma'un nasab juga anta Malizi atau Indonesia. Boleh juga. Tapi anta Malizi atau Indonesia ni lebih kepada persoalan lah. So Malizi kat situ dah tak jadi na'at. Dia lebih kepada apa? Dia lebih jadi khabar. Anta Malizi atau Indonesia. Anta. Okey. Boleh juga. Tapi ini contoh yang kawan kita bagi ni lebih nak tunjuk kepada asma'un nasab. Asma'un nasab. Okey, jelas ya? So yang pertama tadi kita dah tengok al-mushtaq tu maksudnya apa? Al-mushtaq tu antara contoh dia adalah isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, isim tafdil dan juga sirah mubalaghah. Untuk al-muawwal bil mushtaq, ismul isyarah, contohnya marartu bi Zaidin hadha. Marartu bi Zaidin hadha, ataupun contoh lain. Jadi bila nak buat contoh ni dia lupa lah. Tak ada idea. Itu dia ada idea. Ja'a Muhammadun hadha. Boleh juga. Ja'a Muhammad ataupun Ja'at Fatimatu hadhihi. Kenapa Fatimatu? Nampak? Itu kena ulang balik. Antara isim yang apa? Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Okey? So saya rasa cukup sampai situ untuk menerangkan tentang apakah itu. Seterusnya ada isim mausul dhu bimakna sahib. Dhu yang membawa maksud apa? Sahib ataupun pemilik. Contohnya apa? Ja'a Muhammadun dhu malin ataupun dhu ilmin. Asyik cerita pasal harta je, kita cerita pasal ni, pasal ilmu lah. Okey, Ja'a Muhammadun dhu malin. Telah datang Muhammad yang mana sifat dia apa? Dia mempunyai pemilik ilmu. Dhu malin. Dhu ilmin. Pasal duit je. Okey? Itu jelas. Dan yang terakhir asma'un nasab. Asma'un nasab sebagai contoh kalau kita ada bagi Malizi atau Indonesia sebagai contoh kita buat ayat. Okey? Contoh kita buat ayat. Bagilah ayat sekejap. Ayat saya nak buat ayat.
Ja'a semua ni. Hadara lah. Hadara Ibrahimu al-Malizi. So banyak Ibrahim, tapi Ibrahim yang datang adalah Ibrahim yang berwarga negara Malaysia. Okay. So jelas. Itu untuk tabi' al-mushtaq dengan al-muawwal bil mushtaq jelas. Dan juga konsep na'at kepada dalam kerangka ataupun pemahaman nahwu pun kita faham. Dia muwaddah li matbu'ihi fil ma'arif al-mukhassis lahu fi an-nakirat. Ini dia punya samarah ataupun dia faedah penggunaan na'at tu. Okay. So na'at yang qasimu ila qismain. Al-awwalu an-na'tu al-haqiqi wa thani an-na'tu as-sababi. Amma an-na'tu al-haqiqi fahuwa ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ila man'ud nahwu ja'a Muhammadunil aqilu. Fal-aqilu na'tun li Muhammadin wa huwa rafi'un li dhamirin mustatir taqdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad. Wa amma an-na'tu as-sababi fahuwa ma rafa'a isman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ila man'ud nahwu ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Fal-fadilu na'tun li Muhammadin wa abuhu fa'ilun lil fadili marfu'un bil waw niyabatan 'anil dhammati li'annahu min al-asma'il khamsati wa huwa mudhafun ila al-ha' allati hiya dhamirun 'a'idun ila Muhammad. So senang cerita sebenarnya. Okay, senang cerita. Na'at hakiki ni, bila na'at ni dia menceritakan tentang yang di hadapan ni. Itu na'at ni. Contohnya ja'a Muhammad al-aqilu. Okay. Siapa yang berakal tu adalah Muhammad. Itu adalah na'at hakiki. Senang nak faham itu. Okay. Contoh lain pula. Akala apa? Akala Ashraf al-ja'i'. Telah makan Ashraf. Ashraf ni apa? Orang yang lapar. Itu contoh. Dia menerangkan na'at tu dia terus direct menceritakan tentang apa yang sebelum dia. Apa yang sebelum dia. Tetapi untuk sababi ni pula, untuk pemahaman lah. Kita tak nak cerita dalam kenapa dia panggil hakiki, kenapa dia panggil sababi. Untuk kita faham, ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Okay. Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. So telah datang Muhammad yang mana bapa dia yang mulia. Nampak? Al-fadilu ini dah cerita tentang yang ini abuhu. Dah tak, bukannya cerita tentang Muhammad, tapi al-fadilu abuhu ini sebenarnya menceritakan tentang Muhammad. Maksudnya macam mana? Okey, contohlah kita tanya kawan kita. Ali, kau pernah jumpa tak dengan Ashraf? So kita bertanya Ashraf yang mana? Ashraf yang adik dia pendek tu. Nampak? Itu adik dia pendek. Tapi kita nak cerita tentang kita bagi pendek tu sifat bukan kepada Ashraf, sifat kepada adik dia. Itu faham tak? Itu dia panggil sababi. Ja'a Muhammadun. Muhammad mana yang telah datang ni? Muhammad yang bapa dia mulia tu. Itu adalah na'at sababi. Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Abuhu. Faham tak setakat ni? Penjelasan saya ni faham tak? Ada apa-apa ni? Ada apa-apa kekeliruan ke tentang na'at sababi dengan hakiki ni? Okey, sebab kalau kita guna kalau kita guna syarah statement yang ataupun syarah yang ditulis oleh syarih ni, okey, dia sebenarnya agak mendalam sikitlah. Senang nak faham. Faham Ustaz? Okey, alhamdulillah. Senang nak faham. Na'at hakiki ni apa yang diterangkan tentang yang sebelum dia. So na'at sababi ni dia bagi adjektif pada yang selepas dia. Itu maksudnya. Tapi kenapa tak dia cakap ma rafa'a isman zahiran? Sebab perkataan al-fadil ataupun perkataan al-mushtaq ni, isim mushtaq ni tak kisahlah dia
Isim mustaq ni tak kisahlah dia yang 5 tu lah. Sirah mubalaghah ke, isim maf'ul ke, isim fa'il ke. Dia sebenarnya dalam masa yang sama dia beramal dengan amalan fa'il. Maksudnya apa? Perkataan yang datang selepas dia akan menjadi fa'il. Tapi tergantung ayat. Okey, tergantung ayat, tergantung konteks. Cumanya kita kena faham isim mustaq yang 5 tu sama ada dia isim fa'il, isim maf'ul, sirah mubalaghah, okey, apa lagi? Isim tafdil dengan sifat musyabahah. So dia beramal dengan amalan fa'il. Apa maksud amalan fa'il tu? Maksudnya yang datang selepas dia kita akan i'rabkan sebagai fa'il. Okey, sebagai fa'il. Nampak? Kalau kita tengok kat sini, fal fadilu na'tun li Muhammadin wa abuhu. Nampak? Abuhu kat sini fa'ilun lil fadil. Sebab tu dia kata ma rafa'a isman zahiran. Isman zahiran ni datang selepas daripada na'at tu. So yang selepas na'at tu dah confirm yang first dia kena isim zahir lah. Tapi ada dalam buku dia cakap dia boleh juga dhamir baris. Itu perbincangan panjang. Tapi setakat ni untuk level sekarang ni kita faham. Okey. Al-Fadil ni dia akan merafakkan isim zahir yang datang selepas dia. So dia akan jadi fa'il. Kenapa jadi fa'il? Sebab dia beramal dengan amalan fa'il. Apa maksud beramal dengan amalan fa'il? Itu kena perbincangan lebih sikit lah. Okey, perbincangan lebih. Cumanya untuk kita faham sekarang, isim mustaq dia beramal dengan amalan fa'il. Apa maksud dia beramal dengan amalan fa'il? Maksudnya perkataan yang datang selepas pada isim mustaq ni dia boleh jadi fa'il. Boleh jadi dia ada syarat-syarat lah. Dia boleh jadi fa'il. Sekejap, saya tengok balik syarat-syarat dia. Sekejap. Panjang pula perbincangan dia. Pasang dulu. Abah dia punya perbincangan panjang. Okey. So itu yang dimaksudkan dengan ma rafa'a isman zahir. Sebab na'a ni dia merafakkan isim zahir yang datang selepas dia. Okey. Wa hukmun na'at annahu yatba'u man'utahu fi i'rabihi wa fi ta'rifihi aw tankirihi sawa'un akana haqiqiyan am sababiyan. Nampak? Soalannya? Tak ada soalan Okey, seterusnya kita tengok hukum na'at pula. Hukum na'at ni okey, dia mengikutilah apa yang dia apa man'ut dia. Contohnya kalau Al-Fadil ni dia akan ikut Muhammad. Tapi dia ikut ada dalam beberapa perkara. Okey. Yang pertama dia akan ikut dari segi i'rab lah. I'rab, tak kisahlah. I'rab dia sama ada rafa', nasab ataupun majrur ataupun makhfud. So majzum tak boleh lah sebab dia bukan fa'il. Dan juga dia ta'rifihi au tankirihi sawa'un akana haqiqiyan am sababiyan. So untuk na'at hakiki dengan sababi, okey, dia punya man'ut dia, dia punya na'at dia sama ada hakiki atau sababi, dia akan ikut man'ut dia dalam keadaan apa? Dalam i'rab dia dan juga ta'rif dan juga tankir. So maksudnya apa? Kita tengok kat sini penjelasan. Wa ma'na hadha annahu in kana al-man'utu marfu'an kana an-na'tu marfu'an. Nahu hadara Muhammadun al-Fadilu. Nampak ni diikut. Ini untuk
na'at hakiki. Yang pertama, hadara Muhammad al-Fadilu. Yang kedua, hadara Muhammad al-Fadilu abuhu. Okey, dia akan ikut. Yang pertama dia akan ikut dari segi i'rab, yang kedua dari segi tankir dengan ta'rif dia. Contohan. Hadara hadara rajulun. Nampak ke rajulun ni dah jadi nakirah lah. Hadara rajulun fadilun. Telah datang seorang lelaki yang mulia. Nampak dia ikut. Hadara rajulun hadirun, ataupun hadara rajulun fadilun abuhu. Fadilun abuhu. Nampak? Fadilun abuhu. So dia akan ikut. Contoh kalau yang untuk man'ud dia nakirah, so dia akan jadi nakirah. Okey? Itu contoh dia. Untuk rafa. Wa in kana al-man'utu mansuban kana an-na'tu mansuban. Nahu ra'aitu Muhammadan al-fadila atau ra'aitu Muhammadan al-fadila abuhu. Abuhu ini dia tetap akan jadi marfu'. Kenapa dia marfu'? Sebab dia dirafa'kan oleh al-fadil. Yang mana al-fadil ni isim mushtaq yang beramal dengan amal fa'il. Wa in kana al-man'utu makhfudan kana an-na'tu makhfudan. Nazartu ila Muhammadin al-fadili, ataupun nazartu ila rajulin fadilin, ataupun nazartu ila Muhammadin al-fadili abuhu, atau nazartu ila rajulin fadilin abuhu. Wa in kana al-man'utu ma'rifatan kana an-na'tu ma'rifatan kama fi jami' al-amthilati as-sabiqah. وإن كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة. رأيت رجلا عاقلا أو رأيت رجلا عاقلا أبوه. أبوه. Okay, yang ni dia mesti kat sini untuk isim zahir, untuk na'at sababi isim zahir yang datang selepas daripada na'at tu, dia mesti ada dia mestilah disandarkan kepada satu dhamir. Dhamir ni mestilah sesuai dengan man'ud. Maksudnya yang ni dia mesti sesuai dengan yang depan ni. Itu kita kena perhatikan betul-betul lah. Jelas ke? Okey. Summa. So kat sini ada semua pula. So sekarang dia dah bagi pecah pada dua. So yang tadi, yang atas ni, hukum na'at ni sama ada hakiki dengan sababi sama, dia akan ikut man'ud dia pada i'rab dan juga ta'rif dan tankir. Tapi sampai sini dia akan pecah. Thumma idza kana an-na'tu haqiqiyan zada 'ala dhalika annahu yatba'u man'utahu fi tadhkirihi aw ta'nithihi, fi ifradihi aw tathniyatihi aw jam'ihi. Tathniyatihi atau jam'ihi. So yang ni nampak ni, sekarang kita fokus kepada na'at hakiki pula. Nampak na'at hakiki. So dia punya kriteria yang lain pula. Sekiranya na'at hakiki sudah ada penambahan, yang mana dia akan ikut man'ud dia dari segi jantina. Yang pertama dari segi jantina, sama ada lelaki atau perempuan. Dan yang kedua dari segi bilangan, sama ada satu musanna, mufrad, musanna ataupun jamak. Okay, ataupun jamak. Wa ma'na dhalik annahu in kana al-man'utu mudhakkar, in kana al-man'utu mudhakkaran kana an-na'tu mudhakkaran. Nahwu ra'aitu Muhammadan al-aqila. Wa in kana al-man'utu muannathan kana an-na'tu muannathan. Nahwu ra'aitu Fatimata, okey, al-muhaddabata. Tak jadi Fatimatan lah, sebab dia isim ghairu munsharif. Kenapa ghairu munsharif? Yang pertama alamiah, sebab dia nama orang, kata nama khas. Dan yang kedua sebab perempuan. Wa in kana al-man'utu mufradan kana an-na'tu mufradan kama ra'aita fi hadaini mithalaini.
وإن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى نحو رأيت المحمدين العاقلين وإن كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا نحو رأيت رجال العقلاء. So jelas? Ya, jelas. Jadi untuk untuk naat hakiki dia ada 5 perkara. 5 perkara ke? 4 perkara lah. 4 perkara je, sorry. Dia akan ada 4 perkara yang dia akan ikut. Apa dia akan ikut? Dia punya man'ud dia. Ni untuk naat hakiki. Yang pertama dia dari segi i'rab. Dia akan ikut rafa' man'ud dia ke rafa'. Nasab, nasab. Makhfud, makhfud. Khafad, khafad. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi tankir dengan ta'rif ataupun ma'rifah dengan nakirah. Itu yang hakiki. Yang kedua. Dari segi dia kata nama pasti dengan kata nama tidak pasti. Nama tidak pasti. Nakirah. Okey, yang seterusnya kita ada apa? Yang seterusnya yang ketiga kita ada dari segi jantina, lelaki atau perempuan. Dia akan ikut. Kalau lelaki, lelaki, kalau perempuan, perempuan. Dan yang terakhir dari segi bilangan. Itu untuk naat hakiki. Amma an-na'tu as-sababi fa innahu yakunu mufradan da'iman walau kana man'utuhu muthannan aw majmu'an. Taqulu ra'aitu al-waladaini al-aqilu al-aqila abuhuma wa taqulu ra'aitu al-awlada al-aqila abuhum. Wa yatba'u an-na'tu as-sababi ma ba'dahu fi at-tadhkir aw at-ta'nis. Taqulu ra'aitul banati al-aqila abuhunna wa taqulu ra'aitu al-awlada al-aqilata ummuhum. Ummuhum. Okey. Ini jelas. Ini je. Yang pertama yang kita kena tahu, okey, dia yang membezakan antara naat hakiki dengan sababi, okey, dari segi yang ni. Yang pertama, naat sababi itu dia akan kekal jadi mufrad selama-lamanya. Okey, naat tu dia akan jadi mufrad selama-lamanya. Nampak? Itu dari segi bilangan dia akan jadi mufrad je. Okey, ni untuk musanna. Nampak dia punya man'ud ni walidaini, waladaini, ra'aitu al-waladaini. Dua anak lelaki ni, tapi dia punya naat dia kekal mufrad. Dia tidak terikut oleh waladaini. Itu untuk jamak pun sama. Dia tidak terikut. Okey. Yang kedua, yang mempengaruhi naat sababi ni dari segi apa? Dari segi jantina lelaki atau perempuan adalah isim zahir yang datang selepas dia. Ini yang membezakan dia punya jantina, lelaki ataupun perempuan. Okey. Contohnya ra'aitul banat al-aqila abuhun. Nampak? So, kalau kita cakap banat ni dah perempuan, tapi kenapa al-aqil tak ada tamarbutah? Sebab untuk naat sababi dia ikut isim zahir yang datang selepas daripada dia. Okey? Berbeza dengan naat hakiki. Kalau naat hakiki dari segi jantina dia akan ikut apa? Dia akan ikut apa yang sebelum dia, ataupun dia akan ikut man'ud dia. Okey, jelas kat sini? Ada siapa yang pening tak? Okey, kita tengok yang kedua pula. Taqulu ra'aitu al-awlada al-aqilata ummuhum. Nampak? Awlada. Ni jamak ni, awlada. Tapi kat sini jadi al-aqilah. Sebab dia ikut kepada isim zahir yang datang selepas di hum ni, dia mesti sesuai dengan dhamir ini, sesuai dengan al-awlad. Apa yang jadi man'ud. Jelas ya? Ada persoalan?
Okey. Tengok bawah pula. فتلخص من هذا الإيضاح أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10. 4 من 10. Lah, kenapa sampai 10 pula? 10 tu kenapa dia kira 10? Okey, dia kira 10 yang ni. Yang pertama yang dari segi bilangan. Dari segi bilangan dia ada 1, 2 dengan lebih pada 2. So situ dah ada 3 perkara dari segi bilangan. Kemudian dari segi hukum i'rab pula. Hukum i'rab pun dah ada 3 perkara. So 3 tambah 3 dia jadi 6. Kemudian dari segi jantina pula. Dari segi jantina dah ada 2. So daripada 6 tambah 2 jadilah 8. So dari segi dia punya ni pula, tak makrifah dengan nakirah, ada 2 lagi. So sebab itu disebut 10. Okey, betul. Sebab itu dia sebut 10. 4, jadi dia akan ikut 4 lah. Kenapa 4? Sebab dia salah satu daripada yang pertama dari segi bilangan, dia salah satu lah. Dia tak boleh 2 ataupun 3 daripada bilangan ni. Itu maksudnya 4. Satu daripada bilangan, satu daripada hukum i'rab, satu daripada jantina, satu daripada makrifah ataupun nakirah. Kat situ dah 4. Itu dia cakap 4 daripada 10. Okey. Untuk na'at sababi pula, okey, dia na'at sababi 2 daripada 5. Berbeza dia dengan, tengok, dari segi nombor dia dah berbeza daripada na'at hakiki. So yang ni jadi daripada 5, ini 10. Ini 10. So dia dah ada inflasi, tinggal inflasi, diskaun daripada 10 jadi 5 sahaja. Sebab apa? Yang pertama kita tengok kenapa 5? Sebab yang pertama hukum i'rab, dan yang kedua dia apa? Yang kedua sama ada dia makrifah ataupun nakirah sahaja yang dikira. So dia akan ikut 2 daripada 5. Wa yatba'u marfu'ahu alladhi ba'dahu fi wahidin min ithnain wa huma at-tadhkir wa at-ta'nis wa la yatba'u syai'an fi ifrad wa at-tathniyah wal jam'. Bal yakunu mufradan daiman wa abadan wallahu a'lam. Okey. Jelas ke ni? Okey, ada soalan. Semua na'at sababi akan mufradkan ustaz dan na'at hakiki ikut man'ut dia kan ustaz? Okey. Ini ada perbincangan tau untuk na'at sababi ni. Okey. Tak, tapi sebelum saya teruskan perbincangan ni dia agak deep sikit. Saya akan jawab soalan Amirul Reza ni. Cumanya saya nak tahu semua jelas kan tentang na'at sababi hakiki ni. Sebab saya nak terangkan something yang lebih dalam sikit. Okay, untuk na'at sababi. Okay, untuk na'at sababi. So, kita tahu contoh ayat kita kena bagi contoh ayat. Baru kita dapat faham. Ni. Untuk na'at sababi, kita tahu dia akan dari segi bilangan ni kita nak tengok dari segi bilangan tau. Kata dia akan kekal mufrad selama-lamanya. Okey? Dia akan kekal mufrad selama-lamanya. Tak kisah ada ra'aitul walada ke. Okey, saya kena tulis lah. Kalau tak tulis nanti tak jelas. Sekejap saya tulis sekejap. Yang ni saya kena tulis. Ra'aitu al-walada al-aqila abuhu, ataupun mana buau ni? Abuhu, itu yang pertama. Yang kedua, ra'aitu al-waladaini al-aqila abuhuma. Dan yang ketiga, ra'aitu al-aulad al-aqila abuhum. Okey, 3 contoh ni ayat yang saya tulis ni. Kalau tengok kat komen, 3 contoh ayat ni, kalau kita perhatikan,
Na'at dia semua berubah daripada mufrad kepada musanna dan terus kepada jamak. Dan kalau kita perhatikan, man'ud bukan na'at. Kalau kita perhatikan man'ud dia berubah, walad ni man'ud dia daripada mufrad kepada musanna kepada jamak. Dia berubah, tetapi na'at dia tetap sama, al-aqilu al-aqilu al-aqilu. Persoalan dia, adakah dari segi bilangan, adakah na'at ni dia akan ikut isim zahir yang datang selepas dia? Okey, maksudnya apa? Contoh, kita ambil ayat yang ketiga lah. Ra'aitu al-aulad kan? Ra'aitu al-aulada al-aqila abuhum. Adakah al-aqila dia jadi mufrad sebab abuhum itu, abu tu adalah mufrad juga? Itu soalan dia. Faham tak soalan dia? Siapa boleh jawab? Saya nak jawapan lah, seorang pun tak apa. Adakah na'at itu dari segi bilangan terpengaruh dengan isim zahir yang datang selepas dia? Okey. Faham tak soalan dia? Faham tak soalan dia? Ada siapa boleh jawab ya? Okey, so ada jawapan, alhamdulillah, ada seorang respon. Tak terpengaruh Ustaz dengan isim zahir selepas dia kan Ustaz? Okey, so apa yang kawan kita cakap tu betul. Sebab itu dia cakap, kalau kita perasan balik ayat syarih ni kat hujung, dia cakap apa? Dia cakap apa kat hujung tu? Dia cakap wala yatba'u syai'an. Okey, sini ni. Ayat ni penting. Wala yatba'u syai'an fil ifrad wat tathniyah wal jam' bal yakunu mufradan daiman wa abadan wallahu a'lam. Dia ni dipegang bahawa na'at, untuk na'at sababi ni, cerita untuk na'at sababi. Untuk na'at sababi tidak ada satu perkataan pun yang mampu mempengaruhi dari segi bilangan, sama ada man'ud dia ataupun isim zahir yang datang selepas dia. Okey, mana-mana pun tak boleh bagi kesan kepada dia. Untuk isim zahir yang datang selepas dia hanya boleh pengaruhi dia dari segi jantina sahaja. Okey, tetapi dia ada tetapi ni. Mana dia tetapi dia? Saya nak lihat contoh ayat dia. Contoh ayat dia. Okey. Okey, saya bagi contoh ayat ni. Marartu bi rijalin qa'imin uhum. Okey. Marartu bi rijalin qa'imin aba'uhum. Kalau kita perhatikan, memang kat sini jelas. Okey, kat sini jelas. Na'at ni dia akan kekal menjadi mufrad walaupun man'ud dia jamak dan isim zahir yang datang selepas dia jamak. Okey, ini dia punya hukum asal dia. Asal dia. Dan syarah pun, iaitu Syekh Mahyuddin, Abdul Hamid Mahyuddin, dia pun pegang benda ni. Tetapi Sibawih kata apa?
Si bawah kata dalam keadaan ini, dalam keadaan ayat ni kan, dalam keadaan ayat ni, yang seelok-eloknya untuk perkataan qaim ini, dia kena berubah menjadi jamak taksir. Itu yang sebaik-baiknya. Yang sebaik-baiknya dia kenalah jadi jamak taksir. Ini tu saya nak cerita mendalam sikit lah. So kalau tak faham yang basic, tinggalkan yang ni tak apa. Tapi saja nak bagi tambahan. Maksud dia apa? Maksud dia ni si bawah kata yang sebaik-baiknya al-ahsan kita kena buat marartu birijalin qiyamin aba'uhum. Marartu birijalin aba'uhum. Ini yang mana? Ini yang menurut pendapat sebawah, ini adalah ayat yang sebaik-baiknya kita buat. Okey. Aba'u, tak, ejaan aba'u tu lah. Aba'u, qiyamin aba'uhum. So kalau kita perhatikan, dari segi makrifah dengan nakirah, dia akan ikut man'ud dia. Dari segi hukum i'rab pun dia akan ikut man'ud dia. Tetapi dari segi jantina dengan dari segi bilangan, ada beberapa situasi yang terkesan dari segi bilangan, terkesan dengan dia punya isim zahir. Itu jelas. Itu yang pertama. Itu apa yang sebuah kata. Okey. Dia punya martabat dia yang paling bagus adalah apa? Yang paling bagus adalah kita jadikan ini untuk ayat ni tau. Maratu birijalin qa'imin aba'uhum ni. So yang martabat yang pertama yang paling ahsan untuk sebawah, kita kenalah qa'imun tu kita tukar menjadi jamak taksir. Itu yang martabat yang pertama yang paling baik. Yang kedua, kita akan kekalkan dia dalam keadaan mufrad. Kita akan kekalkan dia dalam keadaan mufrad. Dan yang ketiga, sekiranya kita nak jadikan qaim itu jamak mudzakkar salim pun boleh. Tetapi dari segi martabat fasahah dia akan jadi terletak nombor 3. Tak nombor 3. Sebab apa? Sebab lebih afsah kita menggunakan mufrad. Okey. Ini sekadar penambahan lah. Sekadar penambahan. Wallahu ta'ala alam. Okey, ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa soalan? Jelas ke apa yang saya nak cuba terangkan? Tapi dia punya basic lah. Okay, basic dia kalau kita jumpa ayat contoh marartu birijalin, lepas tu dia punya isim zahir pun jamak, basicnya kita hanya menggunakan mufrad sahaja. So ini perbincangan, saya dah masuk kepada ni lah, lebih kepada perbezaan qaul lah, khilaf. Bukan dalam fiqh jadi khilaf, nahu pun ada khilaf. Dia ada percanggahan pendapat. Okey? Kalau tak ada apa-apa, saya rasa cukup sampai sini. Kalau dah jelas, saya rasa cukup sampai sini. Okey, kita sambung kelas kita pada esok hari insya-Allah. Tak ada apa-apa ya. Saya harap jelas. So kalau ada apa-apa yang tak faham, just tinggalkan je komen. Insya-Allah saya akan balas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini. Apa yang kurang tu daripada kelemahan saya sendiri, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam khilaf. Dalam khilaf. Nasib baik saya pun nak tutup. Okey. Dalam khilaf tu sebaiknya kita ambil mufrad je lah. Mufrad. Tetapi ada qaul daripada si bawah yang kata dalam keadaan ni, ayat ni, yang sebaiknya kita jadikan qaim itu, kita jadikan qaim tu apa? Kita tukar dia daripada mufrad kepada jamak taksir. Bukan jamak mudzakkar salim, jamak taksir. Itu yang menurut
pendapat si bawah, tapi sebaiknya kita just biarkan mufrad je lah. Alright. Okay, settle. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.